Assalamualaikum dan salam UTM Sanjungan Bangsa. Kami dari kumpulan 4 yang terdiri daripada 4 ahli kumpulan akan menerangkan dengan terperinci tentang ciri-ciri guru berkesan. Terdapat pelbagai pendapat tentang ciri-ciri guru berkesan. Ada yang berpendapat guru berkesan adalah seorang pengajar atau guru yang memiliki pengetahuan yang luas dan mempunyai kemahiran atau teknik profesional yang tinggi. Ada juga pendapat lain tentang ciri guru berkesan adalah guru perlu penyayang, mengambil berat terhadap kebajikan pelajar, memberi sokongan kepada pelajar dan berpengetahuan tentang mata pelajaran yang diajar. Dan ada juga yang berpendapat guru berkesan merupakan guru yang dapat meningkatkan pembelajaran dalam diri pelajar. Kesimpulannya, guru berkesan seharusnya merancang topik, objektif, isi, cara penyampaian dan penilaian yang sesuai dengan kebolehan sedia ada dan minat pelajar. Antara ciri guru berkesan yang lain adalah pengetahuan subjek. Pengetahuan subjek ini merupakan pengetahuan seseorang guru itu terhadap fakta, konsep, kaedah dan juga prinsip tentang subjek yang diajar terhadap pelajar atau dengan erti kata lain, prasyarat yang menentukan pemikiran bagi pedagogi. Ia juga meliputi pengetahuan tentang pedagogi, kurikulum, murid serta budaya antara komuniti. Antara cara-cara untuk mencapai pengetahuan subjek ini adalah guru tersebut perlulah mengkaji terlebih dahulu sebelum mengajar kepada murid dan kesannya ia akan dapat meningkatkan pengetahuan, keupayaan lisan, persediaan dan juga pengalaman seseorang guru tersebut. Ciri-ciri guru berkesan yang seterusnya ialah merancang dan mengatur pengajaran, iaitu memaksimumkan masa pengajaran, mengenal pasti tujuan pembelajaran dan mengintegrasikan data pentaksiran. Antara kepentingan melakukan perancangan pengajaran sebagai penentu keberhasilan dan kemajuan murid ialah membolehkan guru lebih fokus objektif. Apa yang dimaksudkan dengan fokus objektif adalah guru dapat menumpukan kepada objektif pengajaran yang telah ditetapkan dalam sesebuah perancangan untuk memastikan para pelajar dapat mencapainya dalam jangka masa yang telah diaturkan. Bahkan, ia juga mampu mengelakkan guru daripada terkeluar daripada perkara yang hendak diajarkan kepada para pelajar. Seterusnya, kepentingan merancang pengajaran adalah meningkatkan keyakinan seorang guru atau pendidik. Hal ini dikatakan demikian kerana rancangan pengajaran membantu meningkatkan keyakinan diri pendidik untuk melaksanakan pengajaran lebih tersusun secara berkesan. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila seorang pendidik telah menyediakan perancangan, pendidik tersebut akan kelihatan lebih bersedia dan mengetahui apa yang akan diajarkannya berdasarkan langkah-langkah yang dirancang ketika sesi pengajaran tertentu. Secara tidak langsung, ia akan mematikan keyakinan dalam diri pendidik, seterusnya mampu menyampaikan suatu pengajaran dengan lebih efektif serta penyampaiannya dapat diterima oleh para pelajar. Selain itu, kepentingan merancang pengajaran ialah sebagai panduan guru ganti, di mana ia bertindak sebagai panduan dan perancangan kepada guru ganti yang akan menggantikan kelas untuk meneruskan aktiviti pengajarannya semasa ketiadaan guru tetap. Di samping itu, melalui perancangan pengajaran, guru juga dapat memantau penguasaan murid dalam bilik ajar terhadap pengajaran mereka tentang perkara-perkara yang telah diajar. Hal ini memudahkan lagi para guru untuk melakukan perancangan pengajaran yang akan datang mengikut penguasaan murid-murid ke atas topik tertentu. Bukan itu sahaja, dengan merancang pengajaran, guru dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara lebih sistematik dan efisien mengikut fasa permulaan, pengembangan dan penutup mengikut perancangan yang telah ditetapkan semasa membuat perancangan. Hal ini dikatakan demikian kerana di dalam rancangan pengajaran harian RPH, guru perlu menyatakan susunan perjalanan pengajaran dengan menyusun mengikut langkah-langkah dan urutan yang sesuai. Bahkan, kepentingan merancang pengajaran juga melibatkan kawalan masa, di mana masa pengajaran dan pembelajaran dapat dimaksimumkan mengikut perancangan jadual waktu secara efektif. Untuk lebih jelas, dalam rancangan pengajaran harian RPH, guru perlu menetapkan waktu dan masa yang diambil untuk setiap pengajaran yang dijalankan dalam kelas bagi memastikan pengajaran yang dijalankan tersebut tidak melebihi atau tidak kurang daripada jadual waktu yang telah ditetapkan. Seterusnya, setelah menyelesaikan pengajaran, guru dapat melakukan refleksi yang membolehkan guru mengesan kelemahan dan masalah yang berlaku ke atas pengajarannya dan segera melakukan pembetulan untuk menambah baik kaedah pengajaran dan pembelajaran. Akhir sekali, strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menarik juga dapat memupuk minat murid-murid untuk memahami dan belajar secara aktif.
Di samping itu, antara ciri guru berkesan yang lain adalah penyampaian pengajaran. Dalam ciri ini, ia menekankan tentang komunikasi dan kompleksiti kandungan pengajaran dengan menggunakan teknik soalan dan menyokong pembelajaran aktif dalam kalangan pelajar. Penilaian. Penilaian adalah mentaksirkan kemajuan dan potensi murid dengan mengaplikasikan data keberhasilan pembelajaran murid dan bertindak memenuhi keperluan khusus murid dalam kelas. Terdapat pelbagai kepentingan penilaian dalam PDP. Yang pertama sekali adalah untuk mengetahui keupayaan, kemahiran atau pengetahuan asas yang sedia ada pada para pelajar. Daripada penilaian ini, guru-guru dapat merancang dan merencanakan pengajaran yang seterusnya. Hasil penilaian tersebut dapat memberikan gambaran kepada guru-guru tentang keupayaan pelajar mereka yang sebenar sebelum mereka memulakan pengajaran. Yang kedua adalah untuk menolong guru-guru mengetahui sejauh manakah pelajar-pelajar mereka telah dapat menguasai atau mempelajari perkara yang telah disampaikan. Dengan lain perkataan, guru-guru itu dapat melihat sejauh manakah pengajarannya itu berhasil. Biasanya penilaian seperti ini disediakan oleh guru sendiri untuk menguji aspek-aspek pengetahuan dan kemahiran tertentu. Dan akhir sekali, untuk membolehkan guru-guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka. Melalui ujian dan penilaian, mereka sentiasa dapat mempertingkatkan pengajaran mereka. Antara ciri-ciri guru berkesan yang seterusnya ialah persekitaran semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Rutin dan disiplin diwujudkan, dijaga sebagai latar belakang pengajaran dan pelibatan murid. Langkah pertama untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif ialah guru haruslah memastikan keselesaan ruang belajar bagi pelajar. Ini termasuklah suhu bilik darjah yang sesuai dan selesa untuk pelajar. Pastikan bilik yang digunakan tidak terlalu panas atau sejuk. Selain itu, lampu dan kipas yang digunakan juga haruslah berfungsi dengan baik. Selain itu, guru perlulah membuat peraturan dan pastikan tiada gangguan. Pelajar perlu tahu bahawa terdapat peraturan tertentu yang perlu dipatuhi ketika sesi pembelajaran supaya mereka dapat memberi tumpuan yang sepenuhnya ketika belajar. Ruang atau bilik yang digunakan haruslah selesa dan terhindar daripada apa jua gangguan yang boleh mengganggu fokus mereka. Di samping itu, guru hendaklah memberi sokongan, pujian dan tindak balas positif kepada pelajar. Perkara ini penting bagi guru untuk memberi semangat dan maklum balas positif kepada pelajar mereka. Dengan ini, para pelajar berasa lebih bersemangat untuk belajar, meneroka perkara-perkara baru selain belajar daripada kesilapan mereka. Langkah seterusnya ialah pastikan keselamatan dan kesihatan pelajar. Antara ciri-ciri guru berkesan yang lain ialah profesionalisme. Sebagai guru yang profesional, guru juga perlu mempunyai ciri-ciri profesional seperti berkemahiran. Antara kemahiran yang mesti dikuasai oleh guru adalah kemahiran berfikir, kemahiran interpersonal, kemahiran berkomunikasi, kemahiran memimpin serta kemahiran berilmu. Hal ini kerana kaedah pengajaran Sokratik dengan pendedahan secara lisan, kuliah dan penghuraian akan sering digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, tugas guru bukanlah semata-mata menyampaikan maklumat kepada pelajar sahaja, tetapi juga membantu mereka untuk memberi makna, kebenaran, susunan dan hubungannya dengan pengalaman pelajar itu sendiri supaya apa yang dipelajari akan menjadi lebih bermakna pada mereka. Bersangkutan dengan kemahiran yang dinyatakan, guru yang profesional seharusnya memiliki atau mempunyai kemahiran komunikasi yang baik. Hal demikian kerana komunikasi ialah satu asas perhubungan yang bertujuan menyampaikan khabar, berita, mesej, pendapat atau maklumat kepada pendengar. Antara ciri-ciri kemahiran berkomunikasi yang perlu ada pada setiap guru ialah bertutur dengan penggunaan kepelbagaian nada, suara yang kuat serta bertenaga, tata bahasa yang betul, perkataan yang tepat serta mudah difahami, perhentian sejenak yang efektif dan bebas daripada disisip dengan bukan perkataan. Melalui komunikasi juga dapat menunjukkan sejauh mana keyakinan dan penguasaan ilmu yang dimiliki oleh seseorang guru itu apabila berhadapan dengan pelajarnya. Kesimpulannya, guru berkesan dan kualiti merupakan satu usaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan negara. Hal ini seterusnya dapat membentuk generasi yang berwawasan dan berdaya saing serta dapat meningkatkan ekonomi negara.